Lepas darurat, diberikan semula pemerintah itu kepada parti yang menang pada waktu itu, iaitu Perikatan. Yang berlaku pertukaran Perdana Menteri, iaitu Tunku Abdul Rahman melepaskan jawatan diganti oleh Tun Razak. Kemudian parti Perikatan berusaha mencari parti-parti yang lain untuk bergabung. Kemudian dibuat pilihan raya tahun 74 untuk mereka mengambil mandat rakyat. Apa yang berlaku sekarang? Tak ada pertumpahan darah, tak ada peristiwa huru-hara, tak ada apa-apa kejadian. Tiba-tiba kerajaan bertukar. Yang menang pilihan raya jadi pembangkang, yang kalah jadi pemerintah. Jadi dunia pun terkejut, apa jadi pada Malaysia? Bagaimana mereka nak menarik pelabur-pelabur asing? Bila wakil rakyat boleh dijual beli macam pelacur. Tak ada maruah, tak ada dignity. Boleh ke parti ini, boleh ke parti ini, tanpa mengambil mandat rakyat. Apakah Malaysia mengamalkan politik prostitut? Pelacur pun terkejut sekarang ini. Kami lebih bernilai harga. Wakil rakyat di trade dalam pasaran terbuka. The highest bidder ambil orang ni. Ni apa ni? Hadirin sekalian, mandat rakyat langsung tidak dihormati. Kita tahu nak menang Pakatan Harapan di Melaka bukan senang. Tuan-tuan menghabiskan tenaga, menghabiskan duit dengan ceramah tengah hujan. Orang Hulu, Uncang, Bubuh, Derma. Pilih Pakatan Harapan. Tiba-tiba dirampas dengan begitu mudah hanya percaturan wakil rakyat. Politik Malaysia sudah jadi di tahap yang cukup teruk sekarang ini. Kalau begitu tak payah pilihan raya dari sekalian. Biarlah mereka pilih orang ni, kau ni masuk belah ni ya, orang ni masuk belah ni ya. Tak payah tubuh parti politik, tak payah pilihan raya, biar kita bertanding akan datang atas nama individu. Betul ke tak? Azmin Ali bertanding sebagai individu, bertanding di Gombak. Tak ada parti. Mayuri Yassin bertanding di Pagoh, tak ada parti, dia pergi seorang-seorang. Boleh ke tak? Cubalah. Zuraidah bertanding di Ampang. Calon saya Zuraidah. Saya tak ada parti. Bertandinglah. Tidak menghormati rakyat, tidak menghormati parti yang memilih kita. Saya pun rasa berat di umur 65 nak turun semula ke gelanggang seperti ini. Sepatutnya bolehlah sikit-sikit berehat, main dengan cucu. Dah jadi menteri 22 bulan saya akuilah ke sana kemari, pergi seluruh dunia sebab diplomasi pertahanan banyak dibina, terpaksa bina. Sebab kita nak jaga keselamatan, terutama sekali Laut Cina Selatan ataupun Melaka Strait, Selat Melaka ini dilintasi lebih kurang 100,000 kapal setahun. Di antara laluan kapal yang paling sibuk dalam dunia sekarang ialah Selat Melaka. Keamanan di sini perlu dipertahankan. Kita selalu kena bincang dengan Indonesia, dengan Singapura, dengan Filipina, dengan Thailand supaya Selat Melaka ini sentiasa aman. Jangan ada perompak-perompak laut. Sebab ini cukup penting. Kalau berlaku pergolakan di sini, dia boleh menjahanamkan ekonomi bukan setakat Malaysia, bahkan di Asia ini. Sebab itulah kita banyak membuat mesyuarat defense diplomasi ke sana kemari. Memanglah jadi Menteri Pertahanan ini menteri yang penuh dengan protokol. Saya bergerak saja security sekongkong 8. Dulu saya marah bila tengok orang weng kereta siapa ni. Orang duk jam mereka lalu macam ni. Siapa menteri mana ni?
Orang duk sebok jam, dia lalu macam tu. Sekarang saya tak tahulah macam mana orang maki saya. Tapi itu adalah protokol sebagai seorang Menteri Pertahanan. Kalau kita pergi ke negara-negara seperti Qatar, Menteri Pertahanan ini cukup tinggi image dia. Kalau saya turun di airport saja nak bawa tu 3 kereta apa ni, escort tu pula bukan kereta jenis Toyota ni, Porsche 3 biji iring. Perdana Menteri pun tak sampai 3 biji, Menteri Pertahanan 3. Begitu juga bila pergi ke Vietnam. Vietnam ni Menteri Pertahanan amat tinggi kedudukannya. Mereka kapal terbang penumpang saya nak naik tu dibawa ke tempat VIP. Nak bagi Menteri Pertahanan naik ni, seronok. Kasut kita ada orang cuci, butler ada, semua lengkap. Pintu kereta tak sempat buka, dia orang akan buka untuk kita. Itu nak kapal terbang, mana menteri pun tak macam saya, boleh naik bila-bila masa. Lapangan terbang aircraft ni saya turun dah berapa kali dah. Kapal terbang tentera, mana helikopter, mana jet tentera saya boleh naik. Nak pergi Sabah kan, nak pergi Indonesia kan, nak pergi Thailand kan, semua jet tentera saya boleh guna, Menteri Pertahanan. Raja-raja, sultan-sultan, semua saya bertemu dan berbincang, mempunyai hubungan yang cukup baik. Yang di Pertuan Agong Field Marshal, iaitu Ketua Fire Staff, yang berhubung dengan Menteri Pertahanan. Begitu juga Panglima-Panglima Tentera. Kita duduk dengan penuh protokol. Syoknya jadi Menteri Pertahanan ni. Tapi hadirin sekalian, apabila berlaku rompakan dan tubuh kerajaan seperti yang berlaku sekarang, segala itu saya rela buang. Dan boleh kembali hidup bersama rakyat, insya-Allah. Kalau nak ikut protokol itu, biarlah saya merayu Tan Sri Mahyudin, ambillah saya sebagai menteri. Gaji, allowance apa boleh lah, walaupun taklah banyak sangat, tapi bolehlah hidup. Pegawai-pegawai cukup. Isteri saya pun ada seorang pegawai khas jaga dia. Tak ada menteri lain yang isteri ada pegawai untuk jaga. Menteri Pertahanan ada. Isteri saya pun lah tak ada pegawai dah, ikut saya pergi ceramah mengata. Memanglah kalau orang yang hadirin sekalian yang biasa duduk jadi menteri, dia tak mau tinggal dah menteri itu. Tambah sekali menteri yang penuh dengan protokol. Tapi hadirin sekalian, bila mandat rakyat dihina, dipermainkan begitu, memanglah segala kehebatan itu kita perlu. Tapi lebih perlu kita menghormati mandat yang diberi oleh rakyat. Memang